Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. So pada kali ini kita akan discuss tentang peperangan di antara Ukraine dan Rusia yang mana minggu lepas terdapat perkembangan yang agak menarik juga untuk kita perkatakan, iaitu di mana telah berlaku counter offensive attack ataupun serang balas daripada pihak Ukraine, yang mana Ukraine dilihat telah berjaya dalam operation counter offensive ini, dan seterusnya tentera Rusia dilihat telah pun berundur sedikit. Jadi kita akan tengok apakah punca yang menyebabkan kejayaan Ukraine dalam counter offensive operation ini, dan juga kita akan tengok bagaimanakah mungkin Rusia bertindak balas seterusnya daripada sini. Alright, jadi bermula daripada 6 hari bulan 9 hari itu, pihak Ukraine telah pun membuat serangan counter offensive, membuat serangan balas kembali terhadap kawasan-kawasan yang telah diduduki oleh pihak Rusia semenjak daripada peperangan yang bermula pada bulan Februari hari itu. Dan sebenarnya operasi yang dilaksanakan oleh Ukraine ini dilihat telah pun berjaya menguasai kembali hampir 6,000 km persegi kawasan-kawasan yang sebelum ini telah ditakluki oleh Rusia dan kini berada kembali dalam kawalan pihak Ukraine. Jadi ini adalah satu news sebenarnya yang agak memeranjatkan juga, sebab kita tahu keupayaan Rusia sebelum ini macam mana, dan kita juga tahu keupayaan Ukraine dari sudut senjata dan tentera macam mana. Jadi ini adalah satu operation yang sangat-sangat berjaya daripada pihak Ukraine, yang sebenarnya agak memalukan juga pada pihak Rusia, especially kepada Vladimir Putin, yang mana ini merupakan kekalahan Vladimir Putin yang pertama dalam tempoh 20 tahun semenjak pemerintahan beliau di Rusia. Jadi apakah faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada kejayaan Ukraine pada masa ini untuk mengawal kembali lebih kurang 8,000 km persegi kawasan Ukraine yang sebelum ini ditakluki oleh Rusia? Yang pertamanya ialah pembekalan senjata, iaitu pembekalan senjata-senjata especially-nya daripada blok barat, yang mana terdapat pelbagai negara yang memberikan bantuan persenjataan kepada Ukraine. Sebagai contohnya, Netherlands menghantar 50 anti-tank weapons, 200 Stinger anti-aircraft missile. Begitu juga dengan Germany yang menghantar 1,000 anti-tanks and 500 Stinger missile. Dan bantuan US sama ada dari sudut keuangan ataupun peralatan ketenteraan juga dianggarkan pada masa ini bernilai lebih daripada 1 bilion US dollar. Jadi ini adalah semua bantuan-bantuan yang telah dicurahkan kepada Ukraine, yang seterusnya membuatkan Ukraine mampu untuk membuat operation-operation sebegini. Jadi selain juga daripada bantuan peralatan perang ini, tentera-tentera Ukraine juga masih terus mendapat bekalan-bekalan ammunition, masih terus mendapat bekalan-bekalan peluru, bom dan sebagainya. Jadi ini diperlukan, walaupun pada peringkat awalnya senjata-senjata ini telah disumbangkan dan diberi kepada Ukraine, tetapi tanpa sokongan seterusnya daripada peluru-peluru yang akan diguna pakai ini, maka ia juga akan melemahkan pihak Ukraine. Tetapi supply dan bantuan untuk ammunition masih terus diberikan sehingga setakat ini. Jadi ini menyebabkan pihak Ukraine mampu untuk meneruskan lagi operation bagi menawan semula lokasi-lokasi strategik Ukraine pada masa ini. Dan selain daripada pembekalan senjata, pembekalan peluru dan sebagainya, yang tidak kurang pentingnya juga ialah intelligence, maklumat risikan yang sentiasa especially-nya oleh pihak US yang menentukan di manakah kawasan-kawasan strategik Rusia, dan seterusnya juga maklumat-maklumat yang dihantar sekiranya ada jet-jet pejuang Rusia di mana-mana lokasi. Ini juga terus diberikan kepada pihak Ukraine, yang mana ini dapat membantu pihak Ukraine merancang counter offensive operation ini secara berkesan. Dan seterusnya disebabkan dengan kejayaan pihak Ukraine dalam operation ini, seterusnya pihak Rusia di bahagian-bahagian yang telah ditakluki semula ini dilihat telah masuk kembali ke kawasan Rusia, yang mana Rusia mengatakan ini sebenarnya ialah untuk membuat regrouping, untuk membuat kembali perancangan yang baru bagi attack yang seterusnya daripada pihak Rusia. Dan seterusnya, apakah yang boleh kita jangkakan tindak balas daripada Rusia daripada kejayaan operation yang diambil oleh Ukraine pada minggu lepas? Yang pertamanya, of course, kita boleh menjangkakan bahawa Rusia akan kembali membuat perancangan yang baru untuk attack semula ke dalam kawasan Ukraine. Dan maybe kali ini serangan yang akan dilakukan oleh Rusia mungkin lebih hebatlah. Tetapi sebenarnya untuk melakukan serangan yang lebih hebat itu pun menjadi persoalan, sebab Rusia telah pun mengambil masa yang jauh lebih lama daripada apa yang dijangkakan, iaitu sekarang ini special military operation yang diperkatakan oleh Vladimir Putin sebelum ini telah pun mengambil masa lebih daripada setengah tahun. Dah masuk 7 bulan 8 bulan, Ukraine masih lagi tidak jatuh. Vladimir Zelensky masih lagi tidak jatuh. Jadi
Jadi apakah Rusia boleh bertindak lebih keras pada masa ini? Mungkin tidak, sebab apa yang dibuktikan sepanjang 6 bulan 7 bulan ini, tentera Rusia dilihat gagal menguasai Ukraine. Yang keduanya juga dijangka bahawa Vladimir Putin dan Rusia mungkin akan membuat rekrutmen tentera baru untuk Rusia. Sebab pada masa ini jumlah tentera Rusia ialah lebih kurang 850,000 tentera semuanya yang aktif, dan mungkin Rusia akan memerlukan lagi beberapa ratus ribu tentera baru, dan ini juga bukan perkara mudah yang boleh dilaksanakan sekarang ini, sebab untuk mobilize tentera-tentera baru yang perlu direkrut ini memerlukan perbelanjaan yang besar, memerlukan latihan-latihan yang besar, dan seterusnya tidak boleh digunakan serta-merta sebab tentera-tentera baru ini perlu menjalani latihan dan sebagainya yang mungkin juga akan mengambil masa 6 bulan ke setahun sebelum tentera-tentera baru ini boleh bersedia. Begitu juga sebenarnya bukan semua rakyat Rusia yang bersetuju dengan peperangan antara Rusia dan Ukraine ini, dan mungkin banyak yang akan protes, seterusnya melemahkan kedudukan Putin sebagai presiden. Dan seterusnya yang menarik untuk kita perkatakan ialah dengan kejayaan Ukraine dalam minggu lepas yang menguasai kembali beberapa location-location yang sebelum ini ditakluk oleh Rusia, ini telah menimbulkan persoalan yang besar, terutama sekali di kalangan penyokong-penyokong Rusia seperti Belarus, seperti Syria, Cuba, Venezuela. Ini ialah semua penyokong-penyokong kuat Rusia. Jadi apabila melihat kejayaan Ukraine menawan kembali location-location ini, jadi ini sebenarnya menimbulkan persoalan apakah Rusia masih lagi mempunyai kekuatan seperti sebelum ini dan sekiranya sokongan daripada negara-negara ini berkurangan terhadap Rusia, ini seterusnya akan menyebabkan Rusia bertambah lemah tanpa sokongan daripada negara-negara tersebut. Alright, jadi itulah yang berlaku dalam 1-2 minggu yang lepas ini, yang mana pihak Ukraine telah pun dapat mengambil alih semula beberapa kawasan yang sebelum ini ditakluki oleh Rusia, dan seterusnya tentera Rusia di kawasan-kawasan ini telah pun berundur kembali masuk ke kawasan Rusia ataupun di kawasan-kawasan kubu kuat Rusia seperti di kawasan Donbas dan Donetsk. Walaupun begitu, ini bukanlah kemenangan mutlak untuk Ukraine, tetapi ini menunjukkan bahawa pihak Rusia pada masa ini boleh dikalahkan dan ini seterusnya meningkatkan motivasi tentera-tentera Ukraine, dan seterusnya meningkatkan lagi sumbangan-sumbangan ataupun bantuan ketenteraan daripada blok barat untuk membantu Ukraine. Jadi itulah keadaan pada masa ini, yang mana Putin pada masa ini dilihat berada dalam tekanan dengan keadaan terbaru yang sedang berlaku di kawasan Ukraine pada masa ini. Alright, so saya harap perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.